Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, salam ceria kepada pelajar tahun 5 Dinamit. Okey, berjumpa lagi kita hari ini dalam kelas reka bentuk dan teknologi RBT. Hari ini 30 Jun 2021, hari Rabu. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang perkakasan untuk perisian pengatur caraan, dan untuk itu pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 51. Okey, sebelum kita sentuh tentang perkakasan, kita kena kenal dulu sedikit tentang makro pengawal. Apa itu sebenarnya makro pengawal? Okey, makro pengawal ni secara ringkas adalah komputer kecil yang mengawal litar atau komponen elektronik, dan kita harus muat turun program kepada ingatan makro pengawal supaya ia tahu akan tugasnya, dan kita perlukan bahasa pengatur caraan ataupun koding untuk berkomunikasi dengan makro pengawal. Bahasa pengatur caraan seperti C, C++, Arduino IDE, Microbit dan lain-lain lagi. Okey, nak bagi mudah lagi, makro pengawal ni diibaratkan sebagai otak kepada sesebuah peranti. Macam kita akan bagi arahan kepada makro pengawal. Makro pengawal akan proses dan akan melaksanakan arahan yang telah diarahkan. Okey, itu secara ringkas lah. Okey, dan boleh dikatakan dalam setiap peralatan elektronik ada makro pengawal. Contoh dalam mesin basuh ada, dalam jam tangan pun ada, TV, smartphone semua ada makro pengawal. Okey, jadi kita akan tengok satu demi satu apakah perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Okey, mengikut silibus tahun 5 lah. Okey, yang pertama adalah papan makro pengawal. Okey, apakah fungsi? Okey, papan makro pengawal mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Okey, itu papan makro pengawal. Okey, input ni maksudnya apakah arahan yang diterima oleh makro pengawal. Okey, maksudnya program akan masukkan arahan ke dalam komputer dan disalurkan ke menggunakan kabel USB, disalurkan ke papan makro pengawal ni. Okey, itu adalah input. Okey, sampai dekat makro pengawal, dia akan memproses semua arahan tersebut dan akhirnya mengeluarkan output. Contohnya mungkin mengeluarkan isyarat bunyi ke ataupun mengeluarkan isyarat cahaya. Itu adalah output. Itu secara ringkas lah kan. Okey, seterusnya switch tekan ataupun push button. Okey, ini switch, semua orang tahulah kan apa fungsi dia. Okey, untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Okey, itu adalah fungsi asas bagi switch, memutus dan juga menyambungkan litar elektrik. Okey, perintang tetap ataupun resistor. Okey, perintang tetap ni saiz dia kecil je. Memang kecil je. Dia kecil, dan fungsi dia adalah fungsi dia untuk menghadkan arus elektrik ataupun mengawal jumlah aliran semasa dalam litar elektronik. Dia kecil tapi fungsi dia amat besar. Dia diibaratkan macam pipe yang dekat rumah tu. Okey, kalau kita pipe tu, kalau kita tak boleh nak control dia punya dia punya kata yang tempat pulas tu, okey, air akan masuk. Okey, mungkin akan masuk, dia akan mengalir terlalu banyak. Jadi kita tak boleh nak adjust. Jadi itulah fungsi pipe. Kita boleh adjust air tu kita nak banyak mana yang mengalir keluar tu. Okey, itulah fungsi perintang. Okey, color dekat badan tu macam color orange ni, koko tu, itu adalah nombor-nombor jumlah arus elektrik yang boleh melalui perintang tersebut. Jadi kecil tetapi amat berguna, sebab tanpa perintang ni mungkin kita punya peralatan mungkin boleh rosak, sebab arus elektrik tu tidak dikawal. Dia punya dia punya arus tu. So itulah fungsi perintang. Kita letak di situ, jadi dia akan kawal jumlah aliran semasa arus elektrik itu supaya kita punya peralatan selamat. Okey, yang seterusnya adalah pembas ataupun buzzer.
Okey, yang ini mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Okey, buzzer lah. Buzzer ni kata semua kita tahu kan buzzer ni. Okey. LED. Okey, ini adalah LED ataupun light emitting diode ataupun dalam bahasa Melayunya diode pemancar cahaya. Fungsi dia mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Okey. LED ini dia ada dua kaki. Okey, satu kaki panjang positif iaitu anod dan satu kaki pendek iaitu negatif dipanggil katod. Okey, dalam gambar tu kita boleh tengok. Penting untuk kita tahu mana negatif, mana positif sebab nanti kita nak letak kaki ni dekat papan litar. Salah letak maksudnya arus tak akan berfungsi dan lampu LED itu tidak akan mengeluarkan cahaya. Okey. Jadi LED ni dia ada dalam pelbagai color lah, merah ke, orange ke, hijau ke, biru ke, okay, bergantung kepada kita. Okey, itu adalah LED. Okey, ini adalah papan reka. Okey, ini penting. Papan reka ni dia membuat sambungan litar dan komponen elektronik. Okay, dekat papan reka ni lah kita letak segala komponen, segala wire, segala switch dekat sini. Inilah bendanya. Salah pasang, kita salah pasang mana negatif, mana positif. Maksudnya litar ini tidak akan berfungsi. Jadi kita kena tahu dekat mana nak letak kita punya komponen. Dekat positif ke, dekat negatif ke, ada dekat papan tu. So kena guna dengan betul untuk pastikan kita punya simulasi tu berjaya. Okey. Ini adalah motor servo. Okey, motor dia macam berpusing 360. Membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Okey, motor. Okey. Wire dan juga klip wire. Okey, menyambungkan litar daripada papan makro pengawal ke perkakasan lain. Okey, fungsi wire lah semua kita tahu kan. Okey, dan ini kabel USB memuat turun atur cara ke papan makro pengawal. Ini penting. Tanpa kabel USB kita tak boleh nak arahkan makro pengawal tu untuk melaksanakan tugas dia. Inilah fungsi dia. Kita dah type siap-siap coding dekat komputer, kita nak sambungkan ke papan makro pengawal. Inilah dia punya alat, kabel USB. Kabel dia bergantung kepada brand lah, macam mungkin line brand line dia punya bentuk dia punya kabel ni. Okey, jadi tugasan kita hari ni simple saja. Kita hanya perlu salin kembali nota ini ke dalam buku tulis, boleh rujuk buku teks muka surat 51. Okey, pelajar hanya perlu salin saja. Kalau gambar tu mungkin nak lukis tu mungkin susah lah. Sebab kalau nak photostat pun mungkin tak ada nak printer ke apa. Tapi kalau yang ada printer nak photostat, nak tampal, okey, lagi bagus lah. Tapi kalau yang tak ada printer pun tak ada masalah. Salin je nama perkakasan, nama fungsi, cukup lah tu untuk kita faham tentang semua perkakasan yang kita akan gunakan dalam pengatur caraan. Okey. Okey. Ini cikgu tunjukkan sedikit contoh antara muka perisian pengatur caraan Tinkercad. Okey, yang ni sepatutnya yang kita akan guna nanti. Minggu depan insya-Allah kalau tak ada masalah, cikgu cuba nak explore benda ni dan cikgu akan tunjuklah kepada pelajar cara nak guna. Sebab di sini kita boleh buat simulasi. Semua komponen yang kita sebut tadi ada dekat sini. Kita je ambil letak tu dekat dia punya apa dia panggil tu, dekat tepi tu, kita tarik ke tengah bahagian simulasi area tu, kita boleh sambung-sambung wayar. Okey, di sinilah kita dapat tahu berjaya ke tidak. Kalau berjaya, barulah kita boleh ambil kita punya komponen sebenar, kita pasang. Just pasang aja ikut pada gambar tu. Okey, itulah kelebihan Tinkercad. Tapi insya-Allah minggu depan kalau cikgu dapat ni lah, kalau tak dapat tu mungkin kita cuba plan B lah. Okey. Jadi alhamdulillah sampai di situ saja. Jadi terima kasih kepada semua pelajar kerana sudi menonton dan diharapkan murid dapat memahami tajuk kita pada hari ini. Dan jangan lupa isi kehadiran pada link yang telah diberikan. Penting link kamu tu yang menentukan tugasan kamu dihantar ataupun tidak.
Isi je. Tak hantar tugasan nombor 2. Yang penting isi kehadiran. Okey. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.